Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Sains anda dalam sesi live FB dan live IG untuk kali ini. Okey, kepada siapa sahaja yang baru menonton live ini, untuk pengetahuan anda, saya merupakan Safar Muhammad Saleh, merupakan Cikgu Sains di Azhara Home Tuition and Quranic Home Base. Okey, tujuan kami untuk membuat live ini adalah untuk membantu seramai mungkin pelajar-pelajar di luar sana ataupun anak-anak anda supaya mereka memahami lebih terperinci mengenai subjek-subjek mereka supaya mereka mendapat A dalam setiap kali peperiksaan bagi subjek yang mereka ambil. Okey, sebelum saya memulakan perkongsian saya untuk kali ini, saya memohon kepada semua yang menonton live ini untuk tekan butang share, like dan komen di ruangan komen supaya lebih ramai lagi yang dapat menonton live ini dan semoga mereka dapat manfaat daripada sesi live ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya Cikgu anda akan terus meneruskan perkongsian ini dengan tajuk iaitu tindak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, dalam sesi ini cikgu akan terangkan sedikit mengenai tindak balas manusia dan faktor-faktor yang boleh mengganggu proses tindak balas manusia. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, okey, manusia mempunyai 5 organ jaga iaitu mata, hidung, telinga, lidah dan kulit. Jadi kesemua organ jaga ini dia akan memberi tindak balas apabila menerima rangsangan daripada persekitaran kita. Okey, manusia ini melakukan tindak balas atau dia mempunyai satu tindak balas refleks apabila terkena rangsangan ataupun menerima sebarang rangsangan. Untuk apa? Untuk melindungi diri daripada bahaya ataupun ancaman. Okey, jadi kita pergi sedikit apakah jenis gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, kita pergi rangsangan yang pertama iaitu rangsangan pendengaran. Okey, rangsangan pendengaran ni daripada apa? Rangsangan pendengaran ni kebiasaannya daripada bunyi-bunyi yang kuat, okey, yang bunyi-bunyi yang menakutkan. Okey, itu adalah rangsangan pendengaran dan dia dirangsang oleh organ deria pendengaran kita iaitu telinga. Okey, sebagai contoh tindak balas terhadap rangsangan bunyi seperti seperti contohnya apabila kita terdengar sesuatu bunyi yang kuat seperti letupan ataupun bunyi guruh, dentuman guruh yang kuat, kita akan menutup telinga kita untuk mengelakkan daripada bunyi yang kuat tersebut. Okey, jadi tindak balasnya adalah menutup telinga. Okey, jadi itu adalah tindak balas terhadap rangsangan bunyi. Okey, selain daripada itu, bila contohnya semasa kita melintas jalan, okey, tiba-tiba ada satu kereta yang bunyikan horn kuat, secara automatik kita akan berlari ke belakang, okey, untuk mengelakkan diri daripada dilanggar oleh motor ataupun kereta lah. Okey, itu yang pertama, pendengaran rangsangan terhadap pendengaran. Okey, kita pergi yang kedua, rangsangan terhadap bau. Okey, rangsangan terhadap bau ni dirangsang oleh bau di persekitaran dan rangsangan tersebut diterima oleh organ deria kita iaitu hidung yang merangsang bau di persekitaran. Okey, jadi sebagai contoh tindak balasnya, okey, apabila kita berjalan di satu kawasan, okey, seperti kawasan pembuangan sampah, contoh paling mudah. Okey, jadi di kawasan pembuangan sampah, di kawasan pembuangan sampah bau sangat tidak menyenangkan, okey, bau busuk dan sebagainya. Okey, jadi disebabkan oleh bau-bau yang tidak menyenangkan, kita akan menutup hidung kita daripada menghidup bau-bau yang tidak menyenangkan itu. Okey, jadi tindak balasnya adalah kita menutup hidung kita daripada menghidup bau-bau yang tidak menyenangkan. Okey, itu adalah tindak balas ataupun gerak balas terhadap rangsangan bau. Okey, kita pergi yang ketiga, tindak balas ataupun gerak balas daripada rasa, rangsangan rasa daripada kulit. Okey, seperti contohnya, apabila kita terpegang sesuatu benda yang panas seperti ceruk yang panas ataupun setrika yang panas, secara automatik kita akan menarik tangan kita
daripada menyentuh bahan-bahan tersebut untuk mengelakkan tangan kita melecur ataupun dan sebagainya. Okey, jadi gerak balas rasa adalah kita menarik tangan kita dengan segeralah. Okey. Yang keempat, gerak balas terhadap cahaya. Okey, cahaya ni daripada mata kita. Okey, kalau nak diberi contoh, jika kita dalam sesuatu tempat yang gelap, tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat terang terkena pada mata kita. Okey. Jadi apa yang kita akan buat? Badan kita akan secara automatik akan menutup mata kita daripada melihat cahaya tersebut untuk mengurangkan penerimaan cahaya oleh mata, menyebabkan mata kita akan rasa sakitlah apabila terkena cahaya yang sangat banyak dan sangat kuat. Okey. Jadi rangsangannya adalah menutup mata kita. Okey, jadi itu adalah rangsangan terhadap cahaya. Okey, apa pula kalau rangsangan terhadap rasa kan? Okey, kebiasaannya rangsangan terhadap rasa ni adalah kita akan membuat reaksi muka. Contoh, apabila kita makan sesuatu yang masam seperti lemon, ataupun limau nipis, ataupun limau purut, jadi bila kita merasa rasa limau tu adalah sangat masam dan kita akan membuat reaksi muka kita yang menunjukkan rasa itu sangat masam. Jadi itu adalah rangsangan terhadap gerak balas terhadap rangsangan rasa. Jadi untuk yang kedua, cikgu akan terangkan sedikit mengenai apakah yang mengganggu proses gerak balas kita, gerak balas terhadap rangsangan. Ada 4 perkara ataupun tabiat yang buruk yang boleh mengganggu kita punya tindak balas. Yang pertama, dengan menonton televisyen dengan jarak dekat lah. Jadi ini seperti yang ramai yang tahu. Bila kita menonton televisyen dengan sangat dekat, ia akan merosakkan mata kita. Dia akan menyebabkan mata kita mendapat cahaya yang sukar dan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Bukan saja untuk televisyen. Bila kita melihat telefon dalam keadaan yang gelap, melihat komputer di dalam kawasan gelap, ia juga akan menyebabkan mata kita akan rosak. Yang kedua, perkara yang kedua adalah dengan merokok. Merokok ni dia banyak sangat memberi kesan. Antaranya menyebabkan kanser paru-paru, dia boleh mengganggu kita punya fungsi hidung dan lidah. Merokok juga boleh menyebabkan nafas berbau busuk dan menyebabkan sesak nafas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ni termasuklah kita menghisap dadah, menghidungkan dan sebagainya. Jadi bila kita melakukan tabiat ini, penyalahgunaan dadah, kita akan otak kita akan terganggu dan menyebabkan kita berhalusinasi. Berhalusinasi. Selain daripada itu, badan kita akan menjadi kurus, lemah dan tidak berselera untuk makan. Dan yang terakhir, kesan daripada penyalahgunaan dadah akan melambatkan gerak balas terhadap rangsangan kita. Jadi semua organ diri kita tidak akan berfungsi secara normal. Dia mungkin berfungsi tetapi kadar fungsinya adalah sangat lemah lah. Dan perkara yang terakhir, yang keempat, tabiat buruk yang keempat yang menyebabkan mengganggu tindak balas terhadap rangsangan adalah dengan mengambil minuman beralkohol. Jadi dengan mengambil minuman beralkohol, ia akan mengganggu sistem saraf badan kita. Boleh menyebabkan kemalangan. Sebab apa? Sebab bila kita mengambil minuman beralkohol, secara automatik otak kita juga akan otak kita berfungsi, tetapi dia berfungsi dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ia juga melambatkan gerak balas terhadap rangsangan. Sebab itu kalau kita tengok keadaan sekarang, banyak kemalangan kereta disebabkan oleh pengaruh minuman alkohol. Sebab apa? Sebab inilah bila kita minum minuman beralkohol, otak kita akan terganggu, menyebabkan rangsangan gerak balas kita akan menjadi sangat lemah dan dia akan menyebabkan
benda-benda yang tidak diingini akan berlaku. Okey, jadi itu sahaja untuk perkongsian cikgu pada sesi live kali ini. Cikgu harap dengan perkongsian ini semua dapat memahami sedikit sebanyak tentang tindak balas ataupun gerak balas rangsangan tindak balas ataupun tindak balas manusia terhadap rangsangan. Okey, maaf. Okey, jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun topik yang ingin anda semua cikgu bincangkan, bolehlah komen di ruangan komen. Dan kepada ibu bapa yang ingin perkhidmatan kami, bolehlah layari Facebook kami di Azhara Home Tuition and Quranic Home Base. Okey, ataupun tekan sahaja link yang telah disediakan. Okey, sebelum cikgu mengakhiri sesi live ini, okey, di Azhara Home Tuition kini ada membuat satu promosi, iaitu promosi Jom Ulang Kaji Bersama Cikgu. Okey, promosi ni adalah memfokuskan untuk persediaan peperiksaan akhir tahun yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Okey, jadi yuran untuk promosi ini adalah untuk seorang yurannya RM10, 2 orang RM25 dan 3 orang RM30. Jadi apa-apa sahaja pertanyaan bolehlah menghubungi pihak pendaftaran kami. Okey, sekian saja daripada saya, Cikgu Sain, cikgu anda. Okey, semoga kita berjumpa lagi di sesi live yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.